Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam program Bicara BH pada hari ini 12 Mac bersama saya Fazilah Hani Harun bersiaran dari studio NSTP Jalan Riung Bangsar. Baik, petang ini Bual Bicara BH kita akan teruskan dengan tajuk Mandat PRN Johor yang membawakan liputan terkini sekitar hari pembuangan undi di Johor yang sudah pun bermula sejak jam 8 pagi tadi. Dan bersama saya di studio ketika ini bagi membincangkan mengenai perjalanan pilihan raya Johor ini adalah Dr. Mazlan Ali yang merupakan pensyarah kanan Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia. Jadi selamat datang, Doktor. Ya, terima kasih sudi menjemput saya pada petang ini. Okey. Baik, terima kasih lagi sekali Dr. Mazlan. Baik, kita akan teruskan dengan soalan yang pertama ya Doktor. Ya. Jadi melihat saya pasti Doktor mengikuti rapat ya perjalanan sepanjang tempoh berkempen selama 14 hari ini. Jadi mungkin secara ringkasnya apa yang Doktor boleh simpulkan sepanjang tempoh berkempen PRN Johor ni, Doktor? Ya, pilihan raya negeri Johor adalah satu pilihan raya yang menjadi tumpuan ramai. Kerana dalam suasana politik yang tidak menentu dan akhirnya dibubarkan Dewan Undangan Negeri dan SPR telah menetapkan selama 14 hari selepas penamaan calon, dan kita lihat selama 14 hari kempen yang dijalankan oleh parti-parti politik berjalan dengan begitu lancar. Saya menyifatkan ini adalah kejayaan Suruhanjaya Pilihan Raya kerana telah berjaya mengendalikan pilihan raya ini dengan begitu baik sekali walaupun negara kita sekarang berdepan dengan pandemik COVID. Kita lihat masih terkawal dan tidak ada kes-kes yang serius walaupun kita dimaklumkan ada 17 laporan. Itu biasa sebenarnya dalam suasana politik yang disertai oleh banyak parti-parti politik. Sehingga menyebabkan pengundi pun confused nak pilih mana ni. Banyak sangat parti-parti yang bertanding termasuk saya calon bebas. Ada 10 ya Doktor? Ada 10 parti politik dan juga calon-calon bebas. Nampaknya pesta demokrasi di Johor nampaknya begitu menarik dan hari ini pembuangan undi kita juga melihat di media sosial semalam khabarnya ramai orang pulang mahu mengundi. Dan kita dimaklumkan sehingga jam 4 petang tadi telah 50% telah pun turun menunaikan tanggungjawab mereka. Tetapi kita harus ingat 50% itu bermaksud 50% bermaksud 65% jumlah PRU 14 dulu. Kerana ada pertambahan lebih kurang 800,000 pengundi baru. Jadi sasarannya mungkin daripada SPR sasarannya berapa? Kalau dalam pilihan raya umum lazimnya boleh mencapai 80 ke atas. Tetapi dalam pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil ini lazimnya dia berkurang. Misalnya di Negeri Melaka hari itu hanya lebih kurang 65% saja yang turun mengundi. Tetapi di negeri Johor ini
sekiranya boleh dicapai 60% itu sebenarnya sudah cukup baik. Lihat kepada parti-parti yang bertanding ya, sepanjang tempoh berkempen ni banyak isu-isu yang dibangkitkan dengan PH terlebih dahulu dan masing-masing ada konflik dalaman masing-masing lah. Jadi bagaimana doktor melihat apa yang berlaku ni, segala isu-isu yang dibangkitkan ni akan menyebabkan perubahan kepada pengundian pada hari ini? Ya, kalau kita tengok kepada kempen-kempen Barisan Nasional cenderung membawa naratif kestabilan. Kerana yang bagusnya Barisan Nasional ini, kita tak dengar pun berlaku bergaduh di antara komponen-komponen mereka. Nampak begitu damai sekali. Dan Barisan Nasional menyatakan dengan kestabilan ini kita akan tawarkan sebuah kerajaan yang stabil. Manakala Perikatan Nasional dalam kempen mereka menawarkan satu kerajaan yang seimbang. Satu kerajaan yang mereka kata adalah kerajaan yang menjaga hak rakyat. Mereka kata semasa pemerintahan Tan Sri Muhyiddin dahulu banyak pakej-pakej bantuan kepada rakyat telah diberi. Manakala Pakatan Harapan dalam kempen-kempen mereka kata bahawa mereka menawarkan satu peluang yang baru kepada rakyat Johor, kepada bangsa Johor, dan mereka adalah parti yang mempunyai berbilang kaum. Mereka mengutamakan keadilan dan kestabilan. Sebenarnya ini naratif-naratif seperti ini barangkali boleh menarik sokongan rakyat. Dan saya kira peluang telah diberi dengan adil kepada parti-parti ini. Tidak kurang juga ada serangan-serangan terhadap parti-parti yang bertanding ini, antaranya isu-isu rasuah telah diketengahkan dan seumpamanya. Saya fikir rakyat Malaysia sudah matang dan mereka boleh menentukan mana yang betul, mana yang tidak benar, mana yang fitnah, mana yang seharusnya mereka terima dan seharusnya mereka tolak. Kerana hari ini rakyat bukan seperti 4 dekad dahulu. Hari ini rakyat maklumat di ujung jari. Betul. Ya, parti politik tidak boleh underestimate pengundi-pengundi sekarang. Terutamanya sekarang dengan pengundi muda di Johor ni, saya pasti mereka lebih mudah mendapat maklumat ni dengan media sosial dan sebagainya. Ya, benar ni, benar. Ya. Baik. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan mungkin ada sedikit perbezaan atau ada perbezaan ataupun ada persamaan di antara 3 PRN yang berlangsung selama ini di Sabah, Sarawak dan juga di Melaka ya doktor. Yeah. Tetapi sebelum doktor jawab, kita akan lihat dahulu VT ini dan kita akan kembali menyambung perbincangan bersama doktor sebentar lagi. Ramai yang mengatakan peluang besar untuk Barisan Nasional memenangi di Don Lakin kerana perbalahan antara PKR dan Muda. Bagi saya dan bagi Barisan Nasional khususnya di Lakin, saya menganggap itu bukan mudah kerana kami bekerja seperti pembangkang. Kerana mereka mempunyai peluang juga, WMA Muda dan PKR bersama dalam pakatan yang lepas, tetapi hari ini adakah mereka menggunakan satu strategi di luar jangkaan kita. So saya menganggap dan saya dan kawan-kawan menganggap saya adalah seorang pembangkang. So saya bekerja lipat gandakan. Daripada dahulu mungkin kita kerajaan selesa dengan ada keupayaan machinery, kuasa, tetapi saya menganggap dengan kawan-kawan kita bekerja sebagai pembangkang, bukan lagi bekerja sebagai kerajaan dengan selesa, overconfident. So saya anggap kesemuanya balance, boleh menang, dan sebab itu saya ada kelebihan. Macam saya cakap sedikit, saya as a mantan ahli majlis, saya dah turun padang sekian lama. Since saya dilantik menjadi Ketua Pemuda UMNO bahagian Johor Bahru, merangkap Ketua Pemuda UMNO Johor, saya telah turun ke padang membantu masyarakat khususnya di Johor Bahru, dan di Lakin amnya saya cukup sinonim dengan mereka di kawasan Lakin. Saya akan mengeluarkan sebenarnya aspirasi Skudai. Aspirasi saya sendiri yang ini di bawah aspirasi sejahtera Skudai. Yang mana Skudai sejahtera, yang mana di dalamnya saya akan menekankan beberapa perkara. Okey, antaranya adalah warga emas, kemudian wanita,
anak-anak, komuniti dan juga belia. Okey, ini adalah 5 perkara penting dan 5 perkara ini bukan hanya saya laksanakan baru laksanakan di Skudai, tetapi telah saya laksanakan sejak 2016 lagi. Jadi saya suka ambil satu aspirasi saya bawa ke kawasan lain, ketika mula di kawasan Kulai, mula dibawa ke kawasan layang-layang dan akhirnya saya nak ambil modul yang telah saya laksanakan itu bawa ke kawasan Skudai itu sendiri. Kalau kita turun di lapangan, kalau kita lihat, kita tahu sebelum ini berlakunya pengkhianatan dan ramai orang tahu Bersatu bukan lagi bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi mereka yang menyokong kita untuk Pakatan Harapan menang di Kempas tahu pejuang juga bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan dan pengkhianatan itu juga berlaku di Kempas apabila Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan menyebabkan Pakatan Harapan yang kita janjikan 5 tahun itu terbatal pada usianya baru umur 22 bulan. Jadi mereka faham. Lagi-lagi kita bila berada di kawasan bandar ni, kita tak perlu nak bila akses internet itu mudah. Jadi akses untuk info itu juga mudah. Memang kalau kita sebut tadi masuk you tadi, adakah ada impact pada undi kita apabila selama ni sebelum ni bersama dengan kita Bersatu dan juga Pejuang. Pada saya undi daripada Bersatu itu yang pecah sebenarnya. Undi daripada yang PN, Perikatan Nasional itu akan pecah sebab Pejuang ni dia menarik ahli-ahli daripada Bersatu. Di Parikjani, saya sebagai calon Barisan Nasional di Parikjani, mungkin ini kali pertama lah di Parikjani kita wujudkan satu manifesto yang dipanggil Cakna Parikjani. Ini merupakan kesinambungan daripada ikhtiar BNJO lah. Manifesto ni kita merangkumi 3 teras utama, iaitu pendidikan, ekonomi dan juga kebajikan. Selain keagamaan dan juga perkhidmatan, yang paling penting adalah perkhidmatan. Yang mana perkhidmatan ini kita nak pastikan projek prasarana, saliran, perparitan, jalan dan sebagainya yang selama ni di Parikjani ini agak ketinggalan ataupun agak terpinggir pembangunannya itu selepas dua penggal adun daripada pihak pembangkang daripada parti lain yang menguruskan. 2 PRN yang telah berlaku baru-baru di Melaka dan di Sarawak. Pejuang tidak meletakkan calon kerana apa? Kerana prinsip itu sendiri. Kerana kita tidak mahu merebut kuasa, kita tidak mahu terpalit dengan dalam keadaan pandemik COVID dan sebagainya. Dan sayangnya sekali lagi berlaku di negeri Johor. Di negeri yang saya sendiri yang kami berkhidmat ni untuk masyarakat. Kami tidak mahu ada PRN dan sebagainya. Kami lebih rela pada PRU seadanya yang bakal diadakan pada bila-bila masa. Kerana semua tahu Omicron telah digempar-gempurkan dan ianya sangat membahaykan. Jadi apakan daya dan memang pihak di sana masih merebutkan. Jadi pejuang harus tampil kali ini dan kami mengambil pendekatan. Tidak sekali kita nak berikan laluan yang mudah. Kami tampil dengan perjuangan kami, kekal bersih, berintegriti, cekal bersih dan amanah. Apa yang orang nak di sini? Yang pertama, kerana kebanyakan orang muda di sini, mereka mencari rezeki mereka ke bandar-bandar besar di KL, JB, khususnya sini tak jauh dari pergi ke Singapura. Oleh itu, ramai daripada kalangan orang belia mereka akan pergi ke pekan-pekan bandar-bandar besar untuk mencari rezeki. Oleh itu, kita nak macam mana membangunkan Yongpeng ini supaya mencipta peluang mencari rezeki bagi anak-anak muda supaya mereka terus berada di kawasan sini dan sama-sama kita membangunkan kawasan kita diri sendiri. Itu yang penting. Kedua, kerana anak muda mereka bukan berpandang kepada peluang untuk mencari rezeki. Kedua, mereka memandangkan adakah kawasan sini selesa untuk kehidupan harian mereka. Kehidupan harian bererti kita perlu ada satu suasana yang lebih selesa ataupun apa orang kata ni pengurusan harian yang lebih senang, lebih selesa. Oleh itu, kalau saya diberi peluang, kita akan ada rancangan macam mana kita nak membangunkan Don Yongpeng ni, kawasan Yongpeng ini supaya ia menjadikan lebih memudahkan, memberikan kemudahan kepada warga sini supaya mempermudahkan sara hidup mereka. Itu yang penting. Sel dari
beberapa siasatan, akhirnya sindiket ini ditumpaskan ke semua mangsa. Tapi muka dia macam berminyak lah, bos. Boleh ke ni? Nak tengok berita ke nak tengok muka orang? Lebih 60 tahun, BH terus membawa berita yang telus bagi memastikan setiap generasi di Malaysia terus mengikuti perkembangan semasa. Bukan sekadar berita, tetapi sumber ilmu dan maklumat mutakhir. Kekal berinformasi bersama BH Online. Langgani BH Digital dan dapatkan naskah anda sekarang. Kontribusi, sensasi dan panas. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV Apa Kes? Baik, kembali bersama Bicara BH membincangkan mengenai PRN Johor. Baik, seperti yang anda lihat tadi, kita sudah mendengar sendiri daripada bakal-bakal YB ini je. Jadi saya ingin meneruskan perbincangan bersama doktor. Jadi doktor, kembali kepada soalan sebelum kita berehat tadi doktor, mengenai persoalan tadi mengenai perbezaan dan juga persamaan di antara PRN yang berlangsung selama ini. Ya. Silakan doktor. Ya, bila kita rujuk kepada pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Sarawak dan juga pilihan raya negeri Johor. Persamaannya adalah pilihan raya ini berlaku selepas pandemik. Dan sebagaimana kita maklum, sebelum itu pada tahun 2020 bulan September berlaku pilihan raya negeri Sabah. Sebelum itu negara kita telah berjaya tangani pandemik COVID. Tetapi kesan daripada pilihan raya negeri Sabah itu menyebabkan kes-kes jangkitan COVID ini meningkat dengan begitu ketara. Dan apa yang berlaku selepas itu adalah di Melaka, SPR telah menetapkan supaya tidak ada kempen secara fizikal. Itu perbezaan ketara kita lihat. Maka kesannya adalah turun mengundi itu sangat rendah. Masyarakat Cina sebagai contohnya, mereka sangat takut kepada jangkitan pandemik COVID ini. Mereka sangat berhati-hati. Yang turun mengundi hanyalah 55% saja. Memang pandemik ini memberi kesan. Akan tetapi jadi kes-kes tidak begitu ketara meningkat dan ini memberi keyakinan kepada pilihan raya di negeri Sarawak. Ada tempat-tempat tertentu boleh secara fizikal. Sebahagiannya boleh bertemu, ahli politik boleh mengadakan rapat umum dalam jumlah yang telah ditentukan, tetapi juga berkempen secara maya. Akan tetapi di Johor ini, walaupun kita dengar jangkitan COVID meningkat yang besar, tetapi selepas program vaksinasi ini dilaporkan kes-kes yang serius hanyalah peratus yang kecil. Maka diteruskan dan kempen secara fizikal dibenarkan. Jadi di antara tiga pilihan raya negeri ini nampaknya ada warna-warninya. Yang ada satu tarikan antara satu sama lain. Tetapi saya lihat yang di negeri Johor ini paling menarik. Paling menarik pertama, banyak parti-parti politik yang bertanding. Yang kedua, banyak calon-calon bebas yang bertanding dan pilihan raya diadakan secara fizikal, kempen-kempen secara fizikal sepenuhnya. Tapi masih mengikuti SOP-SOP yang ditetapkan. Tetapi masih mengikuti SOP-SOP dan saya lihat di sini ada ketelusan dan kita yakin bahawa nampak tahun ini atau tahun depan, saya fikir rakyat sudah bersedia dan rakyat sebenarnya sudah dapat mengadaptasi norma baru yang telah diterapkan sepanjang kita berdepan dengan pandemik COVID ini lebih 2 tahun, hampir 3 tahun ini. Okey. Dan melihat kepada undi awal pada 8 Mac lalu, doktor, adakah doktor mungkin pendapat dia dapat membantu dari sudut keputusan malam ada pada parti-parti mana? Saya dimaklum ada turun mengundi
awal adalah 80%. Itu menunjukkan bahawa pasukan keselamatan yang terlibat sebahagian besarnya di dalam pilihan raya awal ini, pengundian awal ini adalah kerana adanya keazaman mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara. Dan saya kira pengundian awal ini hadir selama oleh Tan Sri Muhyiddin dan sekarang Perdana Menteri daripada Barisan Nasional. Mungkin Tan Sri Muhyiddin waktu itu berlaku PKP dan kerajaan pada masa itu banyak mengeluarkan insentif-insentif yang memberi kepada rakyat pada masa itu, rakyat memerlukan pada masa itu. Mungkin langkah kanan agaknya Tan Sri Muhyiddin dilihat peka dengan kehendak terutamanya kaki tangan awam ini menyebabkan beliau mendapat sokongan ataupun mungkin kesederhanaan yang ditonjolkan oleh Tan Sri Muhyiddin disertai dengan rakan gabungannya daripada Parti PAS dan itu barangkali mungkin menjadi tarikan kepada undi awal ini. Baik Doktor, pada pilihan raya Johor pada kali ini ada 10 parti politik yang bertanding dan ada 4 daripadanya ada terdiri daripada muka-muka baru seperti Parti Cinta Malaysia Muda, Warisan Pejuang dan tidak terkecuali Bebaslah yang dilihat memecahkan undi pembangkang ni. Jadi jika BN menang Doktor, apakah mereka ni perlu berterima kasih kepada parti-parti ini Doktor? Atau kehadiran mereka sekadar memecah undi atau bagaimana? Memang pertama memeriahkan satu, tetapi dalam keadaan memeriahkan itu parti-parti kecil ni mereka juga boleh memecahkan undi. Jadi sebagaimana kita lihat pattern dan juga demografi negeri Johor ini, Barisan Nasional menguasai kawasan luar bandar dan juga kawasan Felda, terutamanya segmen bawah ni, segmen B40 ni. Jadi sedangkan parti-parti lain ini mereka berebut satu segmen yang sama. Parti Pejuang, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, dan juga parti-parti lain seperti Parti Bangsa Malaysia, Warisan ini mereka merebut segmen yang sama, iaitu segmen atas pagar dan juga pengundi-pengundi luar serta pengundi bandar serta kawasan campuran. Dan ini sebenarnya telah memecahkan undi pembangkang. Dan secara tak langsung dia memberi kelebihan kepada Barisan Nasional. Tetapi inilah adat pertandingan ini. Dalam pilihan raya ini kadang-kadang kita pun tak boleh jangka kenapa jadi begitu. Tetapi itu mestilah diterima. Tetapi pada masa yang sama, selepas mendapat keputusan pilihan raya ini, maka parti-parti yang banyak ini seharusnya mereka review baliklah. Adakah mereka masuk pilihan raya ini, adakah sesuai, adakah mencapai objektif dan seumpamanya. Ini terletak kerana saya fikir mereka lebih memahami keadaan dan keperluan politik. Jadi mereka perlu lebih belajarlah bagaimana mungkin untuk PRU 15 nanti mereka perlu mengubah strategi atau... mereka kena belajar dan saya fikir mungkin kerana juga nak test market. Mereka nak lihat mungkin trend. Dijadikan makmal sebenarnya Johor ini, adakah kami diterima? Adakah undi itu berpecah? Adakah selepas ini kami perlu review balik kerjasama, kami perlu bentuk satu pakatan baru? Ini sebenarnya adalah simulasi. Dan lazimnya simulasi ini kadang-kadang diuji dalam pilihan raya tertentu. Dan oleh kerana ini hanyalah pilihan raya negeri, maka dia sebagai simulasi untuk berdepan dengan pilihan raya lebih besar. Iaitu pilihan raya umum pada mungkin tahun ini ataupun tahun depan. Tetapi yang pasti sebelum Mei 2023 akan dilaksanakan. Baik, mungkin berkata mengenai undi muda ni, menyentuh mengenai undi muda ya Doktor. Pada pendapat Doktor, adakah dia akan mengubah status quo pilihan raya di Malaysia ni melihat kepada pengundi-pengundi muda, ataupun adakah macam tokoh-tokoh veteran ni akan dilihat akan menoktahkan diri mereka dalam arena politik kerana mereka sudah tidak dimahukan lagi oleh pengundi Doktor? Satu perkara yang menarik tentang politik Malaysia ni adalah peranan undi 18 dan juga undi muda. Termasuk mereka yang sebelum ini tidak pernah mendaftar tetapi terdaftar secara automatik selepas di akta ini telah diluluskan di Parlimen dan juga di Dewan-Dewan Undangan Negeri.
Akan tetapi kita dalam kajian-kajian saya di universiti, di UTM saya mengetuai satu pusat kajian yang kita sebut sebagai pusat kajian politik dan governance. Kita banyak buat kajian. Dan apa yang dapat yang saya simpulkan tentang orang muda ini. Pertama, orang muda ini mereka sebenarnya kurang fokus kepada politik semasa. Kurang informasi dan juga kurang pendidikan barangkali. Dan sebahagian besar daripada mereka kalau kita tanya tentang politik, banyak yang menyatakan tidak tahu. Jadi akibat daripada tidak tahu dan kurang info itulah yang menyebabkan mungkin mereka tidak akan turun mengundi. Walaupun mereka telah terdaftar sebagai pengundi. Terdaftar sebagai pengundi bukan bererti jaminan untuk mereka turun mengundi. Jadi pada saya jumlah mereka begitu besar. Tetapi besar saja sekiranya tidak ada keazaman dan iltizam untuk terlibat di dalam proses demokrasi, itu juga tidak membawa makna. Sebab tu kita dilaporkan dalam pilihan raya Johor ini pengundi-pengundi muda pun tidak begitu banyak yang turun. 700,000 kan? Jumlah mereka besar, tetapi peratus yang turun itu katanya laporan awal menyatakan tidak begitu ramai. Tetapi kita akan dapat tahu nanti selepas mendapat keputusan nanti kita boleh analisis dan kita cuba bandingkan antara umur mengundi ini. Dan saya yakin sebenarnya untuk tempoh akan datang sekiranya orang muda ini mereka mengambil sikap peka kepada politik dan mereka tahu bahawa politik ini memainkan peranan dalam hidup mereka. Masalah orang muda ni dia rasa tidak penting bagi dia, tapi sebenarnya penting politik ini sebab selama 5 tahun itu polisi-polisi yang dibuat oleh kerajaan itu mungkin akan mempengaruhi hidup dia. Jadi kalau dia rasa kecewa, dia hanya ada masa 5 tahun akan datang untuk kembali membuat perubahan. Betul. Jadi kita buat masa ni tak boleh mengharapkan sangat orang muda ini untuk menyatakan bahawa mereka peka kepada politik ini. Kerana dalam kajian kita menunjukkan sebaliknya. Ini berbeza dengan negara-negara jiran kita, misalnya Indonesia. Di Thailand nampaknya orang muda di sana kesedaran mereka terhadap politik begitu tinggi. Malah sebahagian besar daripada perwakilan mereka adalah terdiri pada orang-orang muda yang telah terpilih dalam pilihan raya. Malah ada parti yang seperti muda ni, parti orang muda. Sudah pun mempunyai wakil di perwakilan badan perundangan, misalnya Indonesia dan juga Thailand. Baik, antara yang menariklah dilihat dalam pasca PRN Johor ni, kata mengenai muafakat nasional ya doktor. Katanya dah berpatah arang, tak boleh bekerjasama. Dan apakah sebarang keputusan malam nanti mungkin akan mengubah kembali perkara ini? Kerana katanya dalam politik apa-apa pun boleh jadi. Doktor. Ya, itu benar sekali. Dalam politik ini boleh berubah apabila berlaku perubahan-perubahan tertentu. Jadi nampaknya PAS dengan UMNO katanya telah berkerak rotan katanya. Kerana UMNO tidak boleh menerima bersatu. Dan inilah yang menyebabkan kita lihat pilihan raya di Johor ini berlaku dalam 3 penjuru yang besar. Malah lebih banyak lagi parti-parti yang lain. Sekurang-kurangnya ada 3 koalisi besar yang sedang bersaing di dalam pilihan raya ini. Kemungkinan keputusan pada malam ini akan dinilai balik dan sebarang keputusan untuk politik masa hadapan ini kita percaya akan berlaku hasil daripada penilaian dan juga pemerhatian mereka terhadap keputusan pada malam ini. Mungkin ada parti yang akan hilang wang pertaruhan di banyak kerusi. Saya tak tahu parti mana, tapi ada kemungkinan ada parti yang akan dapat kerusi yang banyak. Ada parti-parti yang akan mendapat kursi-kursi yang signifikan dan kemungkinan adakah kerajaan yang akan dibentuk nanti kerajaan yang memerlukan kerjasama antar parti itu juga tidak mustahil. Kemungkinan juga. Kerana bergantung kepada pukul 6 nanti berapa peratus yang akan turun mengundi ini. Baik, Doktor, kini selepas PRN Johor ni tumpuan pastinya terarah kepada PRU 15 ya Doktor. Jadi mungkin tak strategi parti-parti politik di Malaysia akan berubah selepas ini berdasarkan keputusan PRN sebelum ini?
Ya, sudah pasti saya sebut tadi pilihan raya Johor ini kenapa begitu banyak parti bertanding. Tak semena-mena satu parti daripada Sabah. Parti Warisan tu orang tak jangka dia bertanding. Kerana parti ini pun ditubuhkan untuk Sabah dan memperjuangkan hak-hak orang Sabah. Tapi kenapa bertanding di Johor? Menunjukkan bahawa parti-parti ini sedang menguji populariti mereka. Mereka sedang test market. Adakah mereka boleh pergi lebih jauh ya dalam pilihan raya ke-15 akan datang. Jadi kita boleh juga katakan bahawa pilihan raya di negeri Johor ini sebagai makmal politik. Bagaimana parti-parti politik ini sedang bereksperimen untuk melihat, mengukur populariti dan juga sokongan rakyat terhadap parti mereka. Dan adakah kempen-kempen dan juga objektif pertandingan mereka itu diterima oleh rakyat? Kita akan lihat selepas ini. Semuanya akan diketahui. Semua diketahui dan yang pastinya penalisis politik akan dipanggil untuk memberi pandangan dan juga penilaian kepada mereka. Selepas pilihan raya ini saya yakin akan dipanggil oleh parti-parti politik ini untuk memberi nasihat dan juga menilai potensi berdasarkan kepada result yang berlaku di negeri Johor ini. Baiklah, okey, baik. Terima kasih Doktor. Kita nampaknya telah sampai ke penghujung rancangan Bicara BH pada kali ini ya. Jadi tepat atau tidak segala perbincangan kita hari ini sama-sama kita nantikan pada keputusan PRN Johor pada malam ini yang paling awal dijangka diketahui pada jam berapa ya Doktor? Dia selepas ditutup peti-peti undi tadi akan dibawa ke tempat penjumlahan dan sebenarnya Dewan Undangan Negeri ada yang kecil, ada yang besar. Ada kawasan yang luas, ada kawasan kecil, ada yang pengundinya kecil, ada pengundi yang besar. Malah ada Dewan Undangan Negeri yang pengundinya lebih ramai daripada kawasan parlimen di luar bandar. Jadi ini bergantunglah. Mungkin ada seawal pukul 7 dah dapat result, pukul 8 ada, pukul 9. Malah mungkin akan berlarut pukul 2 pagi pun. Ini saya jangka kepada kursi-kursi yang pertandingan sengit. Yang sengit, yang sukar kita jangka. Katakanlah undi majoriti itu kurang 1,000, akan ada bantahan dan SPR kena kira balik. Kira balik. Apa-apa pun kita nantikan keputusannya pada malam ini PRN Johor. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mazlan Ali, Pensyarah Kanan Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia kerana sudi bersama kami pada petang ini. Jadi semoga berjumpa lagi dalam Bicara BH yang akan datang. Saya Fazlah Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.